Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang saya hormati rakan-rakan penceramah, dan yang paling penting calon kita untuk Dewan Undangan Negeri ini, saudara Khairul Anwar Ramli, seluruh staf kepimpinan daripada parti-parti komponen Perikatan Nasional, dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini. Alhamdulillah, cuacanya baik, suasana pun aman tenteram. Kita dibantu oleh pasukan keselamatan yang datang untuk memastikan semuanya harmoni. Dan Alhamdulillah, ini adalah satu rahmat bagi kita. Saya juga nak ambil peluang untuk minta maaf sikit sebab saya sampai agak terlewat tadi. Ada perjumpaan di Seberang Jaya, lalu tu mai sini. Lepas ni saya nak minta maaf juga, saya terpaksa beransong awal sikit sebab lepas ni nak menuju ke Baling pula. Jadi jadual agak padat sikit. Tapi Dewan Undangan Negeri ini dan pertandingan persaingan pilihan raya yang akan berlaku di negeri Kedah ini adalah satu pilihan raya yang amat penting. Saya rasa kita tak payah pergi panjang-panjang, tapi kita semua tahu bahawa pilihan raya negeri yang akan datang ini, walaupun kita akan mengundi untuk satu Dewan Undangan Negeri di sini saja, mungkin kita rasa pilihan raya untuk negeri Kedah sebenarnya ini adalah satu pilihan raya yang jauh lebih besar daripada kita sekadar nak memilih seorang ahli Dewan Undangan Negeri semata-mata. Malahan ia adalah satu pilihan raya yang jauh lebih besar daripada kita sekadar nak mempertahankan kerajaan negeri Kedah sahaja. Tuan-tuan dan puan, pilihan raya kali ini dia berbeza dengan pilihan raya yang sebelumnya. Sebab kali ini walaupun pilihan raya yang kita hadapi ini dikenali sebagai pilihan raya negeri, tetapi kesan daripada pilihan raya ini, gegarannya nanti akan dirasai sehinggalah ke Putrajaya. Saya rasa kita semua tahu cakap-cakap di luar sana yang mengatakan bahawa kalau sekiranya berlaku satu keputusan yang memihak kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di 6 negeri ini, maka kesannya bukan sekadar di negeri tersebut, tetapi mungkin akan mempengaruhi sentimen rakyat terhadap kerajaan ataupun keabsahan kerajaan di Putrajaya. Dalam kata lain, walaupun ini adalah pilihan raya negeri, tetapi ini juga adalah satu referendum, satu pungutan suara yang akan melambangkan sama ada rakyat hari ini yakin atau tidak yakin kepada kepimpinan yang dipimpin, kepada kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim pada hari ini. Sudah pasti kita daripada Perikatan Nasional mengharapkan supaya rakyat beramai-ramai keluar mengundi dan menunjukkan rasa tidak puas hati kita semua kepada kegagalan demi kegagalan demi kegagalan yang ditunjukkan oleh kerajaan di Putrajaya pada hari ini. Mereka dah gagal di Putrajaya sehingga hari ini tidak ada sebarang hala tuju yang jelas, tidak ada dasar-dasar yang jelas, tidak ada polisi yang jelas bagaimana mereka nak memperbaiki keadaan dan kedudukan negara kita. Kegagalan ini sepatutnya mana-mana kerajaan biasanya diukur pada 100 hari pertama, itu saja. Tetapi puak-puak yang nak cakap banyak ni tuan-tuan dan puan, daripada dulu mereka duk kata mereka hanya perlukan seminggu, perlukan sehari, perlukan 24 jam saja untuk buat perubahan-perubahan yang mereka kata nak buat. Tapi tahu berapa kali 24 jam dah, sampai hari ni benda yang mereka janji masih tak jadi. Begitu juga masa mula-mula Anwar Ibrahim ambil alih,
Dia kata dia dah bentuk satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh pegawai-pegawai tinggi kerajaan, dan dibagi masa kepada mereka selama 2 minggu untuk menghasilkan cadangan-cadangan bagaimana negara ini boleh ditadbirkan lebih baik. Yang pertama saya nak bagi tahu, kalau hang ni betul-betul banyak idea sangat, pasal apa hang kena panggil pegawai kerajaan dan minta depa mesyuarat untuk bagi tahu macam mana kerajaan ni perlu ditadbir? Kalau hang ada idea banyak sangat, kenapa tak boleh panggil pegawai kerajaan dan bagi tahu bahawa ini dia rancangan kami sebagai sebuah kerajaan yang menggabungkan Pakatan Harapan dan UMNO Barisan Nasional. Ini dia rancangan kami. Kami nak tahu macam mana pegawai kerajaan boleh laksanakan rancangan yang kami bawa. Itu baru kerajaan yang ada hala tuju. Tetapi apa yang mereka boleh buat? Mereka panggil pegawai kerajaan, suruh rancang dan tunjuk kepada orang-orang politik dalam kerajaan macam mana nak mentadbir negara dengan baik. Itu menunjukkan yang pertama bahawa mereka ni tak ada plan pun sebenarnya. Cakap dia banyak, cakap berdegar-degar, tapi semuanya kosong. Tapi perkara kedua yang kita perlu sedar juga tuan-tuan dan puan, mula-mula dulu dia kata dia bagi 2 minggu. Ni dah 8 bulan, berapa kali 2 minggu yang ada lagi. Mana dia rancangan tu? Sampai hari ni tak ada. Dan ini berbeza dengan apa yang kita tunjuk kepada negara kita, kepada rakyat kita semasa kita dalam Perikatan Nasional mentadbir negara. Apabila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih pemerintahan negara, tiba-tiba mai bencana COVID, krisis kesihatan yang bukan saja dialami oleh negara kita Malaysia, tapi seluruh dunia terkesan. Nak belajar cara untuk buat, nak tengok negara lain buat, tak boleh. Sebab negara lain pun tengah duk sengsara juga dengan krisis kesihatan yang melanda. Tetapi kita tahu, sebagai kerajaan yang kompeten, yang dianggotai oleh anggota-anggota pentadbiran yang betul-betul setiap hari memikirkan bagaimana nak menghasilkan dasar dan polisi dan tindakan yang menjaga kebajikan rakyat, kita dengan jangka masa yang singkat kita boleh lahirkan satu rancangan yang betul-betul teliti dan terperinci. Hasilnya apa? Dalam keadaan satu dunia tengah pening kepala nak menghadapi COVID, kita dalam jangka masa yang relatively secara perbandingannya adalah singkat, kita berjaya memastikan rakyat kita menerima vaksin yang diperlukan. Tapi lebih penting daripada itu, dalam keadaan negara menghadapi krisis ekonomi disebabkan oleh krisis kesihatan, kita berjaya menghasilkan pelbagai bentuk bantuan, pelbagai bentuk peruntukan dalam pakej-pakej rangsangan ekonomi yang hasilnya dirasai oleh rakyat secara keseluruhan. Benda yang tak cukup, kita kawal ekspornya supaya bekalan dalam negara cukup. Harga yang naik melambung-lambung, kita kuat-kuasakan peraturan dan undang-undang yang sedia ada untuk memastikan peniaga-peniaga tak ambil peluang untuk menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Kalau sekiranya ada orang tak ada makanan atas meja, tak mampu nak beli sebab hilang pekerjaan, apa yang kita buat? Kita bagi pelbagai bentuk peruntukan dan program-program untuk memastikan setiap daripada kita. Saya yakin kalau kita tanya seorang-seorang sini, yang mana yang memerlukan, hampir semuanya dapat sentuhan daripada program-program yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Itu baru bukti sebuah kerajaan yang kompeten, yang ada kebolehan untuk mentadbir. Tetapi kerajaan pada hari ini, sehingga hari ini, Menteri terbaik.
Sedangkan tugas dan tanggungjawabnya ialah memastikan ekonomi kita terjaga. Perdana Menteri sendiri tak tahu apa benda dia buat, pi sana sini bercakap. Bak bercakap, kita kena iktiraf dia boleh bercakap. Menari pun pandai, menyanyi boleh, mentadbir gagal. Itulah sampai hari ini baru yang diperlukan oleh kerajaan hari ini untuk membantu rakyat. Yang sebelum ni tak buat, tak ada. Yang baru tidak ada. Yang ada dulu mereka terus tak nama, dia buat rebranding. Tapi sebenarnya itu adalah idea kita yang kita perkenalkan. Berapa lama lagi kita nak biar mereka duduk di Putrajaya? Tapi soalan yang perlu ditanya oleh orang Kedah, tuan-tuan dan puan, ditanya oleh orang Lunas ini, ialah adakah kita nak biar kerajaan ataupun parti-parti politik yang sebegitu lemah, tidak ada hala tuju ini, adakah kita nak biar mereka mengambil alih pentadbiran yang ada di negeri Kedah yang sentiasa menjaga kesejahteraan rakyat secara keseluruhan? Ini satu soalan yang penting. Dan kawan-kawan, abang kakak, pakcik makcik yang ada di Lunas ini kena betul-betul tanya soalan itu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga dan kepada jiran-jiran. Tanya, hampa ni nak tengok lagi Kedah ni berterusan menjaga kebajikan dan kesejahteraan semua rakyatnya, ataupun nak panggil ni geng-geng yang tak tahu apa benda mereka nak buat ni mentadbir negeri Kedah? Sudah pasti kita nak kesejahteraan yang ada berterusan. Dan tugas dan tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan, ialah memastikan bahawa mesej itu sampai kepada semua. Kalau dilihat dari segi gabungan-gabungan parti politik yang ada, dari segi realitinya, gabungan yang ada hari ini, mereka panggil kerajaan mereka panggil gabungan mereka sebagai perpaduan. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang bersatu padu dalam gabungan itu. Perpaduan sebenar ada dengan kita dalam Perikatan Nasional. Di sebelah mereka, kalau tengok betul-betul Pakatan Harapan dengan gaya dia, UMNO dan Barisan Nasional dengan gaya dia. Kemudian di sebelah Sabah dan Sarawak ada tuntutan-tuntutan dia. Tapi di sini yang paling penting ialah antara Pakatan Harapan dengan yang bergabung dengan UMNO dan Barisan Nasional. Kalau dilihat dua parti ini, dua gabungan ini adalah gabungan yang amat berbeza. Dan kita tak payah nak tanya banyak-banyak. Saya mai daripada Parti Bersatu, pernah duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan. Kita tahu pengalaman kita jadi saksi hidup betapa orang-orang dalam Pakatan Harapan ini agendanya bukan jaga kebajikan rakyat. Malahan agendanya kalau tanya mereka pun mereka tak tahu apa benda mereka nak buat. Gabungan yang ada ini, geng-geng sebelah UMNO ni masuk dalam kerajaan yang ada bukan sebab perpaduan, tapi sebab presidennya nak menjaga diri sendiri. Anwar Ibrahim pula pi ajak sebelah Barisan Nasional masuk bukan sebab perpaduan, tapi sebab dia dok gila beroyan nak jadi Perdana Menteri punya lama dah. Dia sanggup korbankan prinsip perjuangan dia semata-mata sebab nak duduk di kerusi Perdana Menteri. Cuba tuan-tuan bayang orang-orang dalam Pakatan Harapan. Kalau ada yang dengar ni, saya nak tanya kepada kawan-kawan dalam Pakatan Harapan, apa perasaan tuan-tuan sebagai orang yang berpuluh tahun memperjuangkan, kemudian hari ini menyaksikan satu rakaman video Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi melaungkan reformasi lepas tu gelak terhadap laungan tersebut? Mana maruah orang Pakatan Harapan membiarkan laungan reformasi yang mereka junjung selama ini?
ditertawakan begitu saja. Begitu juga mana dia maruah orang dalam UMNO terutamanya, apabila parti mereka dijual sebegitu murah kepada Anwar Ibrahim, dalam keadaan mereka tahu parti mereka ni sekian lama agendanya ialah no Anwar, no DAP. Lah ni tiba-tiba apa jadi? Tiba-tiba DAP itulah parti yang paling baik, yang ikhlas, yang boleh dipercayai. Hakikatnya tuan-tuan dan puan, sama dengan satu undi kepada DAP. Bagi orang dalam Pakatan Harapan, satu undi kepada Pakatan Harapan adalah satu undi kepada Zahid Hamidi. Sebab itulah saya nak ajak semua. Saya yakin orang di sebelah sana, baik dalam Pakatan Harapan, baik dalam Barisan Nasional, mereka sedar bahawa sebenarnya agenda prihatin rakyat, agenda menjaga kebajikan, agenda memperjuangkan perkara-perkara yang benar, agenda reformasi institusi, itu adalah agenda yang dibawa oleh Perikatan Nasional pada hari ini. Agenda reformasi sudah tidak ada dalam Pakatan Harapan. Agenda menjaga kebajikan rakyat tidak ada dalam Barisan Nasional. Yang ada ialah kepada kita. Dan saya nak ajak semua rakan-rakan dalam UMNO, dalam Barisan Nasional, dalam Pakatan Harapan, dalam PKR, dalam DAP, dalam Amanah, kalau ada sekelumit lagi pegangan kepada prinsip perjuangan yang mereka duk bawa selama ini, dalam pilihan raya kali ini, bagi undi itu kepada Perikatan Nasional. Tak mau keluar parti, tak apalah, tak mau hilang kawan, tak mau hilang saudara mara, tak apa. Tapi undi pada kali ini berikan kepada Perikatan Nasional sebagai tanda protes kepada pemimpin-pemimpin parti kamu yang mengkhianati asas dan dasar perjuangan yang kamu bawa sekian lama. Dan kita dalam Perikatan Nasional, tuan-tuan dan puan, kita kena pergi cerita kepada semua orang bahawa gabungan kita pada hari ini adalah satu gabungan yang tidak pernah disaksikan dalam sejarah politik negara. Ini satu gabungan yang walaupun baru dibentuk beberapa tahun, tetapi hasilnya dapat dilihat hampir serta-merta dalam keputusan pilihan raya. Saya nak baca sedikit data sebelum saya akhiri. Saya nak baca sedikit data yang membuktikan betapa parti-parti komponen, setiap parti komponen dalam Perikatan Nasional ini, dalam gabungan kita, jadi lebih daripada 3. Kekuatan kita dalam gabungan, dan kita berkukuhkan kekuatan itu antara satu sama lain. Tapi sudah pasti kita kena terima ada kelemahan, dan kelemahan itu alhamdulillah kita dapat perbaiki dan perkemaskan antara satu sama lain, hasil daripada keberadaan kita dalam gabungan ini. Buktinya jelas. Buktinya walaupun kita gabungan yang baru, dalam pilihan raya umum PRU 15 hari itu, ada beberapa tempat, contohnya kita tak payah pergi jauh lah, contoh tempat saya, Tasik Gelugong, bersatu bertanding. Selama ini ditandingi oleh PAS, kalau kita nak kira rakan dalam Perikatan Nasional. Selama ini bila PAS bertanding, undinya PRU 12 15,901. PRU 13 naik sikit jadi 21,000. PRU 14 turun balik jadi 14,000. Maksudnya di tempat saya yang bersatu bertanding dalam PRU 15, undi yang Perikatan Nasional ni dalam 15 ke 20,000. 3 penggal, itulah dia undi kita. Hasil daripada gabungan 3 parti dalam Perikatan Nasional, apa yang berlaku, PRU 15 lonjakan 2 kali ganda. Saya dapat 31,000 lebih undi. Hasil daripada gabungan kita. Kalau sekiranya saya kata ini adalah kekuatan bersatu sebab saya main pada bersatu,
bersatu bertanding seorang-seorang, tak payah mimpi nak menang. Kalau PAS kata bahawa ini kekuatan PAS, sama juga PAS bertanding seorang-seorang, tak boleh menang, gerakan seorang tak boleh menang. Tapi bila kita pergi sebagai satu pasukan, maka undi kita meningkat 100%, 2 kali ganda. Dan lonjakan itu kita nampak di banyak tempat. Saya nak sebut beberapa saja, saya ada banyak poin data ni, tapi saya baca sikit-sikit. Permatang Pauh, PRU 14, PRU 12, 13, 14, 12, 13, PAS tak bertanding. PRU 14, apabila PAS bertanding, 14,000 undi. Tak pernah termimpi kita bahawa di Permatang Pauh kita mencatatkan sejarah apabila PAS meletakkan calonnya, rakan saya di Parlimen hari ini, atas tiket Perikatan Nasional, lonjakan daripada 14,000 jadi 37,000 lebih undi. Ini kekuatan kita. Begitu juga kita pergi ke Marang contohnya, kerusi yang penting dalam Perikatan Nasional. Presiden PAS pihak mahukan kestabilan yang kita bawa. Sebab itulah mereka berbondong-bondong bagi undi kepada kita. Tugas dan tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan, sepatutnya tidaklah terlalu susah sangat. Kita pergi keluar sana, kita tunjuk bahawa kita boleh buat kerja. Dan di Kedah, kita ada satu ikon nasional yang menjadi menteri besar, yang bagi saya wajib fardu ain setiap daripada kita pertahankan. Diserang kiri mula-mula sekali nak jadi ceritanya, yang mula-mula kena dakwah saya. Lepas tu Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu didakwa orang lain, tapi dia punya latar dia sebut nama Hamzah Zainuddin, Susah Agung. Sanusi, dia pun kena juga. Ini dia kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau nak mempergunakan pasukan keselamatan sekalipun, jangan guna dengan cara ni. Banyak lagi benda lain yang perlu diberikan kepada pasukan keselamatan. Antara benda yang kita duk sebut dalam Parlimen, sepatutnya pasukan keselamatan, polis terutamanya, cubalah hampir fikir sikit macam mana nak pastikan allowance yang mereka dapat logik. Saya timbul, saya tanya soalan dalam Parlimen. Allowance motor, allowance rumah, allowance macam-macam lah. Bila lah nak bagi yang logik sikit untuk pasukan keselamatan ni? Allowance rumah, saya rasa 200-300 ringgit betul je sebulan. Mana nak dapat rumah 300 ringgit? Motor tak payah cerita lah, tapi basically banyaklah benda. Diarahkan pula pada agenda politik yang mereka bawa. Ini kerosakan yang ada dalam negara kita. Dibawa pertuduhan-pertuduhan yang sepatutnya tak ada. Menteri Besar Kedah kena, saya pun duk baca pelik betul pasal pertuduhan ni. Saya pula dituduh ambil rasuah tahun lepas 6.9 juta ringgit untuk tolong syarikat dapat projek tu dia dapat tahun lepas. Tahun lepas Presiden naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Saya Ketua Penerangan Bersatu. Mana logik dia orang daripada Bersatu boleh minta projek kepada naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri? Tapi itulah dia tuduhan. Tak apa, kita pergi mahkamah. Saya yakin proses mahkamah akan membersihkan nama kita. Sebab tu daripada awal lagi saya minta dalam kes saya minta supaya proses perbicaraan ditetapkan tarikhnya segera. Alhamdulillah tarikh dah dapat segera. Sebab kita yakin proses mahkamah akan selesai. Lah ni calon di sini pun dia nak perburukkan nama juga. Edarkan video mengenai kes yang dah selesai. Mereka ni tak teringat ke? Satu video dia cerita pasal Lunas ni, kita ada banyak mana video yang orang lain duk edarkan selama ni mengenai kes-kes bukan saja liwat tapi zina pun ada. Takkanlah itu bentuk yang dia nak. Kita move forward lah, cerita apa yang nak dibuat kepada Lunas, cerita apa nak dibuat kepada Kedah, bukannya ulang benda-benda yang bukan-bukan ni. Tapi tak apalah, itu cara mereka. Bila tak ada idea, dia burukkan orang.
kita fokus kepada tawaran-tawaran yang kita nak bawa, yang akan diperjelaskan lagi di peringkat negeri, apa tawaran kita kepada negeri Kedah insya-Allah. Dan saya yakin apabila kita jelaskan tawaran-tawaran kita, sudah pasti ia adalah tawaran yang diperlukan oleh rakyat negeri Kedah ini. Bagaimanapun, dalam kepala kita yang kita kena sentiasa bagi tahu kepada rakyat adalah poin pertama yang saya sebut tadi. Mungkin kita mengundi di lunas, tetapi kesannya tuan-tuan dan puan, dia gegaran itu akan sampai hingga ke Putrajaya. Sebab itulah kita kena bekerja keras. Kalau jentera yang ada di sini kena bekerja keras untuk memastikan bahawa kerajaan negeri Kedah ini dapat kita kekalkan. Dan bukan saja jentera yang kena bekerja keras, mereka yang dengar kat belakang-belakang, kat luar sana, kalau dengar ceramah kita ini, tolonglah sampaikan kepada jiran-jiran. Berlaku dalam konsert baru-baru ni, atas pentas tuan-tuan, akan berlaku dalam sejarah negara kita. Atas pentas, seorang penyanyi menyanyi sambil pegang botol arak, tengah mabuk, mengutuk negara kita, undang-undang kita mengenai hubungan sejenis. Selepas itu bercium lelaki dengan lelaki atas pentas depan anak-anak kita. Inikah budaya yang kita nak? Menteri yang bertanggungjawab, dia boleh, bila saya kata menteri kena letak jawatan, dia boleh kata, alah Wan Saiful ni memperkecilkan satu isu yang amat besar mengenai akhlak, moral, etika anak bangsa kita di masa akan datang. Tapi inilah dia kerajaan yang ada. Takkan kita nak biar negeri Kedah jadi macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kita doakan kejayaan kepada Perikatan Nasional di semua 6 negeri insya-Allah, tapi secara khususnya di negeri Kedah dan di Dewan Undangan Negeri kawasan ini insya-Allah. Dan kita harap supaya dalam masa 2 minggu lagi, bila kita jumpa sekali lagi dengan kawan saya Saudara Khairul Anwar ni, kita dah tak panggil dia sebagai yang berbahagia, tapi kita panggil dia sebagai yang berhormat, yang mewakili suara kita di Dewan Undangan Negeri insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan? Jadi dengan itu kita sama-sama doakan ada keberkatannya dalam segala perkara yang kita usahakan, dan kita usaha dengan sehabis baik supaya usaha kita ini menjadi kemenangan kepada kita pada hari ini dan akan menjadi kemenangan kepada kita di hari kemudian insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.